Ada manusia yang asalnya baik, namun kerana keturunannya dia dicaci dan dibenci. Itulah yang terjadi kepada pemuda ini. Keluarganya diseksa dan dibunuh serta perniagaannya dihancurkan kerana dia seorang bangsa Jepun. Kisah pemuda ini bermula. Yakuza atau Gokudo merupakan satu sindiket kumpulan jenayah terancang di Jepun yang juga dikenali sebagai mafia Jepun disebabkan persamaan yang ada. Digelar sebagai Boryokundan oleh pihak polis dan media Jepun. Ahli Yakuza menggelarkan diri mereka sebagai Ninkyo Dantai atau organisasi bahaduri. Walaupun asal-usul organisasi Yakuza tidak dapat dipastikan, ada satu kisah menarik yang menceritakan mengenai sejarah Yakuza yang berasal dari Terengganu, Malaysia. Seorang lelaki yang digelar sebagai ketua Yakuza Melayu, dikenali sebagai Tani Yutaka, merupakan seorang pemuda Jepun yang dilahirkan di Minamiku, Fukuoka, Jepun. Namun, beliau telah dibesarkan mengikut adat orang Melayu di tanah Melayu bersama keluarganya. Seiring meningkat dewasa, Tani mempunyai ramai sahabat dalam kalangan orang Melayu serta fasih berkomunikasi dengan mereka. Tani kemudiannya kembali ke tanah kelahirannya di Jepun untuk menyambung pengajiannya. Tamat pengajiannya di sana, beliau kembali semula ke Kuala Terengganu serta menjalankan perniagaan gunting rambut. Perniagaannya mendapat sambutan daripada masyarakat setempat yang mengetahui kepakaran Tani menggunting rambut dengan kadar upah yang setimpal. Dikelilingi dalam masyarakat Melayu yang mengamalkan budaya Melayu, Tani kemudiannya memeluk Islam dan menukar namanya kepada Muhammad Ali bin Abdullah. Malah beliau dan keluarga amat fasih berbahasa Melayu dengan lorat Terengganu dan dalam masa yang sama masih berkomunikasi dalam bahasa ibunda mereka, bahasa Jepun. Tani juga telah mengambil alih perniagaan keluarga dengan membuka kedai runcit, Yamada & Co. Namun apa yang menyedihkan ialah keluarga Tani menjadi mangsa kebencian kaum Cina terhadap keluarga Jepun di tanah Melayu. Hal ini disebabkan tindakan Jepun menyerang Cina di Manchuria pada tahun 1931. Protes demi protes berlangsung sehinggalah kemuncaknya. Premis perniagaan keluarga Tani telah dibakar oleh penunjuk perasaan. Orang Cina dan adik Tani dikenali sebagai Shizuoka menjadi mangsa rogol dan dibunuh dengan cara dipancung oleh kumpulan protes ini. Selepas tamat rusuhan ini, Tani mula berdendam dengan mereka dan bertekad untuk membalas segala kekejaman yang berlaku terhadap adiknya. Tani tekad mahu menjadi gangster. Semenjak itulah Tani menubuhkan satu kumpulan gangster yang mendapat gelaran sebagai Harimau Melaya. Tetapi ada yang mendakwa geng Yakuza di ketua Tani ini menggunakan nama yang sama dengan nama kedai milik keluarganya iaitu Yamada & Co. Ada juga yang mendakwa geng Yamada yang pernah membuat kemunculan dalam filem Hong Kong yang Dangerous diilhamkan daripada kumpulan Tani ini. Daripada 50,000 ke 300,000 ahli kumpulan Yakuza ini rata-ratanya terdiri daripada orang Melayu dan Siam. Kumpulan ini bukan sahaja aktif menyerang beberapa geng dan usahawan Cina yang bersekongkol dengan British, tetapi juga pihak berkuasa Inggeris kerana didakwa bersekongkol dengan pembunuh kakaknya yang akhirnya didapati tidak bersalah dan dibebaskan. Kumpulan ini juga giat merompak pedagang Cina yang kaya. Malah hasil rompakan diedarkan kepada orang Melayu miskin yang tinggal di kawasan luar bandar. Biarpun ada kisah yang menyatakan kumpulan ini aktif melakukan jenayah, walau bagaimanapun tiada dokumen yang mencatatkan tentang mana-mana ahli kumpulan itu pernah ditahan atau dihukum. Sebelum Perang Dunia Kedua, Tani dikatakan pernah bertugas sebagai ejen pengintip untuk Jepun dan ditugaskan untuk melakukan sabotaj pada usaha Perang Inggeris. Beliau telah meninggal dunia pada 17 Mac 1942 di Singapura dan dikebumikan di Japanese Cemetery Park. Tiada rekod rasmi yang menunjukkan bagaimana cara Tani mati, namun terdapat beberapa versi mengenai kisah pemergian Tani, antaranya terbunuh dalam misi sabotaj sebuah empangan di Johor, dan yang kedua, meninggal disebabkan kecederaan atau wabak malaria kerana terlalu lama terdedah dengan iklim hutan tropika. Di tanah Melayu, nama Tani Yutaka tidak berapa popular. Namun di Jepun, popularitinya memang tidak dapat disangkal sehinggakan namanya diabadikan di kuil Yasukuni walaupun beliau sudah pun memeluk agama Islam. Kisah beliau juga dijadikan sebagai filem dan buku, iaitu filem Harimau pada tahun 1989 dan buku Mare no Tora 1943. Sekian, terima kasih.